Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Hafiz selaku moderator ataupun pengacara majlis, yang dimuliakan Datuk dan Datin dan semua para pencinta ilmu, muslimin dan muslimat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 13 September 2023 kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dalam ulasan ataupun ringkasan kepada kitab nama dia Dunia Bukan Syurga. Kitab kita ni nama dia Dunia Bukan Syurga. Bermakna jangan kita ingat kita duduk relax atas dunia ni, kita ingat di sini tempat kita duduk, di sini tempat kita kekal, di sini tempat abadi. Kita kata la, tetapi di sini adalah tempat mencari bekalan dan membuat persiapan untuk kita sentiasa berada di atas landasan yang baik. Sekiranya kita dijemput pada bila-bila masa, bermakna kita telah bersedia dengan amalan, dengan bekalan, dengan persiapannya, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, seperti yang disebut oleh Ustaz Hafiz tadi, kita sambung bicara kita dalam kitab kita ni, bab yang ke-8. Bab yang ke-8, muka surat 171. Tajuk kita ni agak sangat dekat dengan kita. Bahaya sifat rasa diri sempurna. Dia panggil al-i'jabu bin nafsi. Kagum dengan diri sendiri. Kita kata kita lah orang yang hebat, kita lah orang yang bijak, kita lah orang yang segala-galanya. Itu dia panggil al-i'jab bin nafsi. Ataupun dalam bahasa istilah tasawuf dipanggil ujub. Ujub makna orang yang rasa dia sempurna, dia perfect. Orang lain lemah belaka, orang lain tak hebat belaka. Ini di antara penyakit yang berbahaya. Cuma untuk maklumat para jemaah, perbezaan di antara penyakit i'jab bin nafsi dengan penyakit takabur ada perbezaan. I'jab bin nafsi, ana suka istilah yang digunakan oleh sebahagian pendakwah, dia kata penyakit gilak body. Ustaz Hafiz, i'jab bin nafsi dia panggil gilak body. Dia duk kira dia ya comel, dia duk gilak body dia macam burung merak kita ni. Macam burung merak, asyik duk gilak body je. Tapi dia tak condemn orang, dia tak jatuhkan orang. Berbeza dengan takabur. Takabur, dia tak terima nasihat orang dan dia menjatuhkan orang. Itu dia panggil takabur. Maknanya walau macam mana pun ini sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Dan kita sebagai penduduk warga dunia ni, kita kena ingat bukan kita seorang di atas dunia. Kita masih lagi bersama kita ramai lagi orang lain yang lebih hebat, yang lebih kuat, yang lebih baik. Tetapi kita jangan sekali-kali duduk dalam suasana yang berbahaya ini. Nanti kita tak tahu apa. Jadi seolah-olah kita je orang sempurna atas dunia ni, kita kata ini cukup berbahaya kepada sifat kita. Apa kesan dia? Satu lagi kesan, kita tak mau taubat sebab kita rasa kita okey. Kesan yang kedua yang kita bimbang lebih teruk daripada itu, iaitulah runtuhnya pahala amalan. Sebab kita nak suruh orang puji kita, nak suruh orang puja kita, nak suruh kita je nampak hebat, maka kita mengatakan perbuatan itu juga ada risiko yang agak berat dari sudut keabsahan kita punya pahala untuk diraih di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Tengok kitab muka surat 171. Bila sifat ujub ni tadi kita dah sebut dah, bangga diri, rasa diri sempurna, itu dia panggil ujub. Bila sifat ujub datang saat anda sedang beramal dengan amalan yang terlihat oleh orang.
Mana kita bila kita tengah buat amal, kita tengah buat kerja ibadat, tiba-tiba orang tengok dan mari perasaan dalam jiwa kita perasaan yang seperti itu. Maka bersihkanlah ujub itu dengan beramal secara tersembunyi, kerana amalan tersembunyi itu dapat mensucikan ujub. Jadi kalau kita buat amalan orang tak tahu, macam mana orang nak puji? Jadi tak adalah pujian. Cuma sekarang ni kita menunggu pujian. Minta maaf lah, bahasa yang digunakan sekarang ni bahasa like and share. Jadi bila kita cakap apa-apa, tuan-tuan jangan lupa like saya punya. Jadi kita suruh like tu maknanya suruh orang puji kita ke macam mana? Ada setengah ustaz kata saya suruh like tu bukan nak suruh puji, nak suruh tersebar kita punya ilmu. Jadi terpulanglah pada masing-masing. Niat orang kita tak boleh pertikaikan, sebagaimana orang tak boleh pertikaikan niat kita. Masing-masing kita ada niat. Jadi kalau orang berdakwa dia tahu niat kita, kita kata khata. Tak ada orang boleh tahu niat orang kecuali Allah Azza wa Jalla dan sahibul niyah. Tuan pemilik niat itu. Dia je tahu. Manusia kalau dia merasakan dirinya sempurna, maka dia akan menjadi orang yang kurang. Demikianlah hidup kita ini. Kalau kita merasakan diri kita ini kurang dan belum sempurna, bermakna kita akan menjadi orang yang rajin untuk pergi belajar, rajin mencari ilmu, rajin bertanya, rajin meminta nasihat, sebab kita rasa kita tak sempurna. Tetapi kalau kita sudah merasakan diri kita ini sempurna, semua yang kita ingin tahu sudah pun kita ketahui, ataupun berkata-kata dia berkata, buat apa aku nak belajar lagi? Kenapa aku mau tanya orang? Semuanya aku dah tahu. Maka ini cukup berbahaya. Ini ada ni, pensi manusia lagi ni macam itulah. Bila kita tunjuk kita punya jadual kuliah ke, tunjuk dia kita malam ni ada kuliah kat masjid. Siapa penceramah sekian? Aku dah tahu. Belum dengar sudah tahu. Macam mana kau boleh tahu apa yang ustaz tu nak cakap? Ini sama ada dia memperlekehkan penceramah itu, atau dia rasa penceramah itu tak ada ilmu, dan macam-macam berbagai-bagai persepsi yang boleh dipersoalkan tentang jawapan yang cukup tidak baik bagi seorang hamba Allah Taala yang kita sebut itu. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara sifat yang tidak baik. Maka ketika itu kita akan menjadi manusia yang duduk di bawah suatu kategori dalam sifat mazmumah, dengan zal mazmumah, sifat yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu sifat al-ujub, sifat rasa bangga dengan diri sendiri, au al-i'jab bin nafsi, atau rasa diri sempurna, orang lain semuanya lemah. Baik, kita tengok definisi ataupun huraian ulama tentang apakah yang dikatakan sebagai ujub. Ujub atau i'jab bin nafsi itu apa dia penyakit ini? Ujub ini adalah merupakan peranan perasaan kagum terhadap diri sendiri yang terbit di hati seorang insan yang menganggap dirinya memiliki sifat yang lebih baik atau sempurna berbanding dengan orang lain. Tadi saya dah definisi, tapi di sini ada tertulis, lebih senang untuk dipahami. Al-Imam Sufyanus Tsauri rahimahullah berkata, sifat ujub adalah kekagumanmu kepada dirimu sendiri, sehingga kamu merasa bahawa kamu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya daripada saudara kamu. Ini kita rasa kita hebat, orang lain lemah. Orang lain tak jadi. Sedangkan boleh jadi kamu tidak beramal dengan benar seperti dia. Kita nampak dia lemah, tapi nampak orang tu amalan dia sebenarnya lebih baik daripada kita. Mungkin ikhlas dia lebih baik kalau kita nampak dia tak banyak beramal pun. Atau barangkali dia lebih warak daripada kamu terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan lebih tulus amalannya. Jadi kita tak bolehlah nak bangga diri, sebab kalau kita rasa kita sempurna, payahlah kita nak terima orang lain. Itu kata Sufyan. Kata Syekh Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, perasaan ujub adalah ketika engkau merasakan dirimu memiliki kelebihan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Perasaan ujub bila kita rasa kita ni hebat, orang lain tak ada, orang lain tak boleh buat seperti kita, maka itu dia panggil i'jab bin nafsi. Kalau ada terdetik perasaan ini, kita cut cepat-cepat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitan. Ini dipanggil talbisu iblis, jolokkan syaitan ke dalam hati kita, yang kita kena cepat-cepat padamkan supaya kita tidak terheret dengan mainan syaitan. Sifat ujub ini ditegah oleh syarak kerana ia merupakan faktor yang dapat mencetuskan sifat-sifat buruk yang lain seperti sombong, takabur,
bongkak, hasad, iri hati, dengki, khianat dan sebagainya. Maknanya sebagaimana kata di para ulama kita, penyakit hati ini dia akan melahirkan penyakit-penyakit yang lain. Bermula daripada ujub, dia pergi takabur. Bila bermula takabur, datangnya hasad. Bila mari hasad, marilah kezaliman. Jadi orang panggil bertalu-talu, sambung menyambung dia punya penyakit ini kalaulah kita tidak ubati segera. Berbeza pula dengan kebaikan. Kebaikan pula akan melahirkan kebaikan. Kita mula dengan solat, kemudian kita zikir. Selepas zikir ada hari tentu kita puasa. Bila kita puasa kita ingat sedekah. Maka kebaikan akan melahirkan kebaikan, keburukan akan melahirkan keburukan, wal'iyazubillah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong, takabur, dagi membanggakan diri. Suratul Luqman ayat 18. Jadi kalau kita belajar surah Luqman, banyak ada banyak peraturan, banyak tata kelola bahasa orang sekarang ini yang dapat kita pelajari, yang sebenarnya bahasa akhlak, bahasa adab yang dapat kita pelajari dari sudut interaksi kita dengan orang. Itu surah Luqman. Adapun surah Al-Hujurat, maka itu lebih besar, iaitulah tentang masalah cela mencela, mengatur orang, buruk sangka. Itu dalam surah surah Al-Hujurat. Jadi dua surah ni patut kita dikembarkan, sebab dia sangat sinonim dengan kehidupan kita zaman, bukan zaman kita sekarang, zaman dulu pun hasad dengki ni bukan zaman kita lagi. Hasad dengki bermula daripada iblis dengan Adam, kemudian datangnya Qabil dengan Habil sampai ke hari kiamat ada penyakit ni. Jadi kita kata, oh zaman kita ni penuh dengan kedengkian. Bukan zaman kita je, zaman Nabi pun ada orang dengki, sudah ada. Baik, di antara lagi firman Allah Ta'ala larang daripada sifat membersihkan diri, sifat bangga diri ini dengan ayat Suratun Najmi ayat 32 di akhir ayat. Saya tak baca semua kerana dia panjang. Tengok tuan-tuan, ambil di baris yang terakhir, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu sendiri bahawa kamu suci, kamu bersih, kamu tak ada dosa, kamu sempurna, kerana Allah lah saja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini Suratun Najmi 32, ayat ini melarang seseorang itu dari memiliki persepsi bahawa dirinya suci, dari melakukan kesilapan, dan menolak sikap perasaan cinta pada diri sendiri lebih daripada perkara yang lain. Kita mengatakan ini berlebih-lebihan. Kita rasa kita sempurna. Kita kena rasa juga di antara kata-kata ahli motivasi, bila kita nak bercakap depan orang, kita kena rasa kita tu pandai. Tapi bukan makna kita yang paling pandai, tidak. Yang kita pandai dalam ilmu yang kita belajar, yang kita nak bercakap itu. Kita kena rasa kita pandai dalam ilmu yang kita nak bercakap. Jadi kalau kita rasa semua kita pandai, jadi benda lain pula tu. Jadi takabur, jadi masuk kepada sifat ujub. Kita rasa kita apa yang aku nak cakap malam ni, aku ada ilmu. Kerana itu bila orang jemput kita ceramah, kita kena tanya tajuk apa? Oh, ustaz kena bincang tentang tajuk sains dan teknologi, bab nuklear ke bab apa. Saya kata saya tak mengaji benda ni, jangan duduk mengarut. Kita mengajar bab akidah, bab tafsir. Tiba-tiba orang ajar bab muamalah, perbankan dan zaman moden. Tak usah duduk bercakap, nanti tak kena cara. Maka kita kena rasa bahawa ilmu yang kita nak bincang, ilmu yang ada pada kita. Barulah kita ada confident, ada keyakinan untuk bercakap. Itu penting. Kalau tidak kita jadi lemah. Saya ni tak ada benda ni. Sebab tak elok kalau kita pergi, orang jemput, tiba-tiba kita kata, saya tak ada persiapan, saya mari ni spontan. Sedangkan orang jemput awak dah 2 minggu. Kenapa tak buat persiapan? Itu pun salah. Kalau tak ada persiapan, jangan terima jemputan. Jadi ada juga, anda tengok ada setengah-setengah sahabat ni, bila dia bercakap, dia tak ada fakta. Hadis-hadis yang dia bawa pun hadis yang palsu. Bila kita tanya, maaf Syekh, ana tak sempat buat persiapan, ana sibuk. Kita kata kita kena ingat, kita nak bercakap ni ilmu. Bila kita tak ada barang, jangan pergi. Orang nak kata faqidu syai' la yu'ti. Benda yang orang tak ada barang ni tak boleh beri kepada orang.
Jadi kita kena hati-hati daripada perangkat-perangkat. Yang pentingnya, yang salahnya, la tuzakku. Kita rasa kita sempurna, tidak. Tapi kalau kita merasai apa tajuk yang kita bincang ni, kita ada ilmu, ada maklumat, ada knowledge, ada apa ni, ada orang panggil maklum thaqafah, silakan. Tapi kalau rasa tak mampu, jangan diterima, jangan dibuat, sebab kita tak boleh bercakap dalam wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Ma laisa laka bi ilm. Mu jangan bercakap apa yang kamu tak ada ilmu. Baik. Rasulullah SAW turut memberi amaran bahawa bagi mereka yang bersifat ujub atau bangga diri ini, mereka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jalla sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, apabila seorang laki-laki sedang berjalan dengan memakai baju yang kemas, rambut yang disikat, menyebabkan dia rasa kagum dengan pakaian dan dandan rambutnya, merasakan dirinya lawa, lalu Allah, tapi dia berjalan dengan sifat takabur. Jadi ada takabbar. Lalu Allah tenggelam dia dalam muka bumi dan terus ditenggelamkan sampai kiamat. Jadi ada kata orang ni korun sampai hari ini belum sampai lagi ke dasar bumi bawah. Hari-hari dia turun. Kita mengatakan ini satu hukuman yang cukup berat bagi dia, sebab dia masih lagi berjalan, belum lagi sampai ke destinasi. Kita kata na'udzubillah, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat sombong, takabur, berjalan tak tahu entah ke mana. Kita mengatakan ini satu perkara yang cukup berbahaya. Begitu juga dalam Al-Quran, surah Fatir ayat 8, Allah SWT telah mengingatkan kita bahawa afaman zuyyinahu su'amalihi fara'ahu hasanah. Maka fikirkanlah, ada ke orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya oleh syaitan, lalu dia memandangnya dan mempercayainya sebagai baik. Ini kita takut. Bolehlah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan ditetapkan oleh Allah untuk memberi hidayah kepadanya, atau sebaliknya. Jadi perbuatan dia sebenarnya tak baik, cuma zuyyina lahu, diperhiaskan, nampak elokkan, diperelokkan oleh syaitan kepada dia. Kita mengatakan ini perbuatan yang cukup berbahaya. Sebab syaitan duk rasa dia baik, mengatakan bahawa awak ni sudah baik, yang menyebabkan sukar orang ni untuk dia bertaubat, sukar untuk dia beristighfar, sukar untuk dia yutan balik ke jalan ke landasan yang benar, sebab zayyanahu syaitan telah hiaskan hidup dia seolah-olah itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Maka di sini kita lihat para jemaah sekalian, jadi tengok di bawah, ia disandarkan pada suatu amalan yang sebenarnya amalan tersebut adalah buruk di sisi Allah. Perbuatan itu salah. Tetapi bila kita nilai dengan syarak memang tak betul. Cuma syaitan kata ini comel. Ini kita takut. Ini termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang banyak mereka-reka ibadat zaman kita ini, dia panggil mereka-reka bid'ah. Ini cukup berbahaya, sebab orang bid'ah ni sukar untuk dia bertaubat. Sebab bagi dia, di perbuatan dia itu betul. Zikir yang kau buat dengan melompat-lompat, dengan sampai tercabut kopiah, tercabut dia punya serban ni, baik. Bercampur laki-laki perempuan, bergendang di kubur contohnya, berjoget-joget, baik. Sedangkan itu semua salah dari sudut syarak. Ini yang payah ni. Maka kita hari ini, kita jangan rasa baik dalam perkara yang kita tak dapat penilaian SOP ataupun parameter yang kita boleh ukur dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, itu kita lihat dari sudut bagaimana kita nak mengesan ataupun mencari penawar kepada perjalanan hidup kita ni, maka kita kena tengok kepada beberapa perkara. Kita tengok motivasi kepada para ulama salafus saleh sering menyalahkan diri dari orang lain. Itu yang pertama, tip yang pertama yang kita kena cari, iaitulah menyalahkan diri, korek diri, muhasabah diri, jangan duduk sibuk dengan orang lain. Hari ini mana ada orang sibuk dengan diri sendiri? Dia sibuk dengan orang lain je. Orang lain semua tak betul, dia seorang yang betul. Allahul musta'an. Kita kata Allah lah bantu kita daripada sifat yang buruk ini. Yang pertama, cuba kita lihat contoh-contoh bagaimana keadaan para ulama yang terdahulu. Dia panggil ulama salafus saleh. Mereka sering akan menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak akan sama sekali mencari kesalahan orang lain. Tak ada. Keadaan ini berbeza sangat dengan kita pada hari ini. Kita lebih suka mencari kesalahan orang
sedangkan kesalahan diri sendiri tidak diakui. Apa saja yang tidak kena, orang lain yang bersalah, bukannya salah itu datangnya dari dia. Dalam ayat Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 18, Allah sebut tentang mereka, orang saleh, wabil asharihum yastaghfirun, pada waktu malam, waktu sahur, waktu itulah mereka menangis, sedang beristighfar, minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Maknanya mereka ni sibuk dengan diri dia. Dia rasa dia bersalah, dia rasa dia tak betul, dia rasa dia jauh dengan Allah Azza wa Jalla, maka mereka minta ampun kepada Allah, bukannya sibuk duduk korek sana sini, bongkar sana sini, seolah-olah orang lain semuanya berdosa, dia yang tak berdosa. Kita mengatakan inilah kepincangan yang berlaku, yang kita bimbang para jemaah sekalian. Kita bimbang hari ini yang kita takut. Allahu Akbar. Ada satu ayat dalam ayat Quran ni. Tengok. Ayat surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka berikan. Dia sedekah, dia buat benda baik, sedangkan hati mereka gemetar. Kerana mereka yakin akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dia bimbang takut ibadat dia tak sempurna. Dia takut apa kebaikan yang mereka buat itu tidak menjadi. Menyebabkan mereka rasa takut, rasa lemah, rasa gerun, gemetar kepada Allah Azza wa Jalla. Bila baca ayat Quran ini, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah alladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah? Siapakah orangnya? Orang yang buat benda baik tapi hati mereka takut. Adakah mereka ni orang yang pencuri? Adakah mereka para penzina? Adakah mereka pemabuk arak? Tapi dia takut pada azab Allah Azza wa Jalla." Itu soalan Aisyah. Kita pun mungkin tertanya-tanya juga, siapa golongan ini? Buat ibadat tapi masih lagi tak dalam ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Man hum? Siapa mereka? Qala, kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq. Bukan mereka itu anak Abu Bakar. Nabi cakap manja dengan isteri dia, ya bintas Siddiq, anak Abu Bakar Siddiq. Walakinnahu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullah. Mereka salat, mereka berpuasa, mereka sedekah, mereka bimbang takut pada Allah Taala, takut tak sempurna salat, sedekah tidak ikhlas, puasa tidak betul-betul puasa suci, maka dia takut Allah Taala tidak menerima amalan mereka itu. Jadi kita mengatakan para jemaah sekalian, itulah sifat orang yang tidak menggilak body. Sifat orang tak rasa diri sempurna. Ini contoh para salafus salih. Maka hadis ini riwayat Ahmad. Maka Nabi ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa dengan doa yang maksur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, membolak-balikkan hati, jadikanlah hati kita ni sentiasa berada di atas landasan yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil contoh. Kemudian kita cari lagi contoh-contoh yang lain. Hadis Ummu Salamah, innahu laisa adamin illa wa qalbuhu baina asbu'aini min asabi'ir rahman, faman syaa'a qama wa man syaa'a zagha. Maknanya Ummu Salamah meriwayatkan hadis Nabi kita sallallahu bersabda bahawa hati kita di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Taala boleh tukar bila-bila. Maknanya kalau Tuhan tetapkan kita atas iman, kita kata Allahumma tsabbitna 'alal iman. Ya Allah, tetapkan hati kami. Ya Allah, teguhkanlah pendirian kami. Ya Allah, sabatkan kami di atas jalan yang rasa ini. Ataupun kalau Allah Taala nak menyimpangkan hati kita, larilah kita daripada jalan ini. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta Allah Taala jauhkan kita daripada Allah, biarkan kita terumbang-ambing tanpa pertolongan. Mungkin na'udzubillahi minasyaitan selalu kita dengar, tapi na'udzubillahi minal khuzlan. Ustaz Api boleh tulis dia punya tulisan. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kami minta perlindungan daripada Allah Taala, daripada Allah biarkan kita begitu. Khuzlan maknanya Tuhan biarkan kita. Ambil lantak kau lah. Jadi kita tak mau Allah biarkan kita. Kita nak Allah bimbing kita. Kita nak Allah pandu kita. Kita nak Allah Ta'ala tarik kita ke jalan yang dia redai. Jangan dia al-khazal makhzul, mana orang yang terbiar begitu saja.
tanpa bimbingan, tanpa panduan, maka celakalah kita kalaulah itulah yang yang Allah Ta'ala letakkan kita dalam kumpulan yang makhzul, yang ditinggalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bimbang, kita takut. Maka bila kita mengharapkan rahmat Allah Ta'ala, kita selalu mohon. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, mungkin kita kena sentiasa letak kebimbangan. Jangan rasa aku sempurna, jangan bimbang. Tak apa, saya tak kuat ibadat pun, suami saya ustaz, suami saya imam, suami saya khatib contohnya. La, masing-masing ada kebimbangan. Masing-masing ketakutan. Saya tak kisahlah, mati bila-bila pun aku dah pergi haji 4 kali, umrah berpuluh kali contohnya, sedekah apa-apa. Kita kata tidak. Jangan terpedaya dengan kebaikan yang kita buat. Bahkan kita merasakan kita sangat berhajat kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Kisah yang kedua, kisah dua orang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Dua orang ulama salaf. Mereka berdua ini adalah orang yang sudah sampai kepada darjah zuhud dan wara'. Ini muka surat 178. Mereka berdua ini bertemu di Arafah pada musim haji, dan Mutarrif berdoa, Allahumma la taruddan nas li ajli. Ya Allah, jangan engkau dengan sebab dosa aku ni engkau tolak semua doa-doa orang lain. Maknanya itu dia panggil tawadhu. Walha dialah orang yang di antara orang yang warak yang datang haji, tapi dia masih mengatakan jangan doa orang lain tertolak dengan sebab aku. Al-Muzani pula kata apa? Bila aku tengok pada orang yang berada di bumi Arafah ni, aku sangka mereka telah mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Kalaulah aku tidak ada bersama mereka. Walhanya orang lain mengharapkan doa dia, tapi mereka masih lagi orang panggil menarik tali, tolak menolak, bahawa aku bimbang kerana aku, orang lain tak dapat apa? Tak dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu kita kata contoh-contoh di kalangan mereka. Kita kata subhanallah, apa yang boleh kita nampak dalam doa yang dibacakan oleh mereka ini adalah sifat tawadhu daripada dua orang ulama besar, kedua-dua ahli zuhud dan wara', masing-masing menolak kesalahan itu kepada diri mereka sendiri. Banyak lagi lah contoh-contoh lain yang kita tuan-tuan boleh baca dalam nota yang ada di tangan ini. Kita mengatakan itu contoh-contoh bagaimana para ulama yang besar-besar masih lagi meletakkan kesalahan, kelemahan kepada diri sendiri. Dia tak sandarkan kepada orang lain, tidak nak menyalahkan orang lain. Kita pergi kepada muka surat yang seterusnya, 180. Kisah Hasan Basri di bawah tu, lepas pada ruang tengah. Al-Hasan Basri berkata, sepatutnya orang yang seperti kita ini tidak ada solat sunat. Ini kata-kata orang panggil bahasa kiasan. Kerana orang yang melakukan solat sunat ini adalah orang yang sudah sempurna solat fardunya. Maknanya dia nak bagi tahu kepada kita, jangan sombonglah kita ni. Solat fardu kita betul ke tidak pun tak tahu. Jadi jangan kata, aku kalau macam ni tak payah solat sunat. Sebab tak sempurna lagi fardu. Siapa dia yang boleh bagi SOP? Siapa dia yang boleh KPI kepada kita sempurna tak sempurna? Kita dah buat, kita dah tunaikan tanggungjawab, kita dah laksanakan apa yang kita kata, maka itu adalah merupakan tanggungjawab kita telah terlaksana, telah tertunai. Ini kata-kata Imam Hasan Basri bukan bermakna dia sok melarang melaksanakan ibadat sunat. Ini adalah bahasa kiasan. Maknanya kita sebagai manusia masih banyak lagi kelemahan ketika melaksanakan ibadat solat fardu, masih lagi belum sempurna. Kadang-kadang kita buat, ada masanya kita lalai. Jadi untuk apa untuk kita tekankan solat sunat sedangkan solat fardu masih lagi terabai. Maksudnya sempurnakan yang wajib itu, kemudian diikuti dengan yang sunat. Bukan, yang pentingnya kita nak pahami kata-kata ini menunjukkan kepada tawaduknya imam. Dia tidak mengaku dia pandai. Kata Fudail, Al-Fudail Ibn Iyad ini seorang tokoh ulama salaf lain. Dia kata tidak baik di zaman muda adalah lebih baik daripada kita riak di zaman tua. Maknanya kalau zaman muda dulu mungkin kita tak beribadat. Zaman tua pula ibadat tapi takut riak pula. Jadi penyakit tu mari belakang. Dulu penyakit malas, sekarang penyakit ujub. Ini semua ni penyakit-penyakit yang kita kena usahakan.
kita ini sentiasa merasakan diri kita sudah cukup baik, kita sentiasa merasakan diri kita ini sudah cukup hebat, maka kita berbuat ibadat semata-mata nak menunjukkan kepada orang, na'udzubillah. Maka disitulah satu benda yang cukup menakutkan kita, iaitulah satu penyakit lagi, penyakit hati yang lain, namanya riak. Penyakit hati itu banyak. Maka kata Fudail, tarkul amali ajli nasi riak. Wal amalu ji ajli nasirkun. Orang yang meninggalkan amalan kerana orang, itu riak nama dia. Saya dulu solat sunat lah. Ini berlaku. Ada seorang dulu, dia bila dia insaf, dia pergi masjid duduk sah depan. Sah depan, solat jemaah hawa datang. Entah macam mana syaitan kosek dia. Dia kata, awak ni haji. Awak dia bukan lebar, awak di depan tu. Awak baru je mari masjid. Orang lain yang dah berpuluh tahun lang masjid duduk kat belakang. Sedangkan kawan tu memang mari lambat pun. Syaitan masuk. Akhirnya dia kata apa? Kalau macam ni, aku kena mundur ke belakang sikit lah. Bagi ruang ke pakcik-pakcik yang senior. Akhir kali syaitan mari pula. Awak ni, janganlah mari awal ke masjid. Malu dengan orang lama-lama tua-tua ni. Last kali, dia pergi masjid pun, orang panggil masbuk dah. Daripada duduk sah depan. Itu dia panggil, kata Fudail, tarkul amal li ajlin nas. Kita meninggalkan amalan takut orang kata kita tu warak, itu riak nama dia. Beramal nak tunjuk pada orang memang riak, tapi meninggalkan amalan kerana orang juga riak. Na'udzubillah. Dan beramal kerana orang adalah syirik, syirkun khafi dia panggil. Syirik ni terbagi dua, satu syirik yang besar yang kafir, tapi ini bukan syirik kafir, ini syirik menghilangkan pahala ibadat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan, kata-kata Fudail bahawa orang yang meninggalkan amal kerana manusia adalah riya sebab dia melakukan kerana manusia. Dia bukan tinggal kerana Allah, kerana orang. Dia nak suruh orang kata dia warak. Orang kata dia hebat. Orang tawaduk. Adapun kalau meninggalkan amal kerana ingin melakukannya suatu bersendirian, maka diperbolehkan. Ini adalah sunnah. Jadi kita kena tengoklah. Kita tak buat amal ni takut orang tengok. Tapi kita nak buat malam nanti sorang-sorang. Lebih baik. Tapi kalau tak buat amal kerana nak bagi tahu kepada orang, aku biasa-biasa je. Tak boleh lah gitu. Teruskan amal. Jangan ikut syaitan. Kecuali dalam perkara yang wajib seperti solat wajib 5 waktu atau zakat, atau dia orang alim yang menjadi ikutan dalam ibadah, maka menampakkan, menzahirkan ibadat adalah lebih utama. Itu kata Nawawi. Baik, yang kedua, tip yang kedua, kita dah tengok dah bagaimana gaya salafus saleh menjaga ibadat mereka, menjaga diri mereka, menjaga jiwa mereka daripada perangkap-perangkap yang dimainkan oleh syaitan. Kita kata wal'iyazbillah. Kita pergi ke yang kedua. Tip yang kedua, berhati-hati dengan perangkap syaitan. Hendaklah kita sentiasa mengulang kaji, memuhasabah diri supaya kita dapat naik taraf yang lebih tinggi. Kenapa? Kita nampak di zaman hari ini mekanisme untuk kita bersifat riak dan ujub ini terlalu banyak. Lebih-lebih lagi dengan adanya alat-alat media baru yang boleh kita tonjolkan amalan kita. Dan yang boleh kita tunjukkan apa yang telah kita buat. Sama ada berbentuk kelebihan, kebaikan atau ibadat. Kadang-kadang benda ibadat kita seorang dengan Allah. Kenapa mau tunjukkan orang? Jadi berhati-hatilah kita dengan perangkat syaitan. Contohnya apabila kita sudah mengkhatam Quran pada hari ini, maka kita suka untuk menulis laman-laman sosial, terutamanya di Facebook. Alhamdulillah, hari ini saya khatam Quran untuk kali yang kesekian-sekian. Agak-agak 500 like dapat bawah. Waraknya tuan. Waraknya Mak Ji. Sibuk-sibuk sana sini pun rupanya baca Quran. Kita pun naik semangat lalu. Jadi itu benda tu orang tak tahu pun kita baca. Tak payahlah kita sembunyikan. Kecuali majlis tadarus, majlis ilmu, boleh kita war-warkan. Saya ingin jelaskan kita mengkhatam Quran lah antara kita dengan Allah. Bukannya ibadat kita itu hendak menunjuk dengan orang. Kalau kita nak menjemput orang ke rumah kita di dalam Facebook, tidaklah mengapa. Contohnya kita kata, kita ada majlis baca Quran di rumah saya. Saya datang pada pukul 5 petang, selepas Isyak. Itu tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tunjukkan kita yang kuat beribadat, itu yang bermasalah. Penyakit inilah dipanggil penyakit ujub. Penyakit yang boleh kita rasa hairan pada diri kita sendiri, yang menyebabkan kita akan jadi terpedaya dengan kita, maka datanglah syaitan mengganggu kita.
Itu yang kedua. Tip yang ketiga, hindari istighfar yang palsu. Hindari istighfar yang palsu, maknanya kita istighfar yang tak betul. Tipu je istighfar. Contohnya, ibadat hati kita ialah ibadat yang sangat menguntungkan. Dia panggil ibadatul qalbi, ibadatul qulub. Seorang yang zuhud dan seorang penasihat, yaitu Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ni seorang ulama salaf. Dia berkata, kan min mustaghfirin mamqut wasakitim marhum. Betapa banyak orang yang beristighfar namun dimurkai oleh Allah, dan orang yang diam dirahmati oleh Allah. Terbalik Sepatutnya orang yang banyak istighfar lah dapat rahmat Allah. Orang diam tu kurang sebab dia diam, dia tak kata apa. Tapi kenapa di sini orang istighfar pula dimurkai, orang yang diam dirahmati? Kata di Yahya, hazal mustaghfiru wa qalbuhu fajir. Yang istighfar hati dia tak baik pun. Nak tunjuk dengan orang ya dia istighfar banyak, tasbih di tangan tu berpusing tak betul-betul. Allahu akbar. Orang Arab panggil tasbih tu dia panggil masbahah. Tapi guru kami kata masbahah ke marwahah. Sebab orang Arab bila pakai tasbih dia pusing tangan dia tu. Jadi marwahah tu mana kipas. Dia kata ini tasbih ke kipas. Allahu akbar. Kita ingat mana Syekh Atiyah rahimahullah, dia selalu perli. Dia kata ni tasbih ke kipas. Dia pusing tasbih. Orang tasbih dengan tarik kek-kek gitu dia pusing. Allahu akbar. Jadi kata di Syekh, hazal mustaghfir, orang ni minta ampun tapi hati dia tak baik. Wa haza sakit, yakni diam, tak bunyi pun zikir, tak bunyi istighfar tapi hati dia berzikir, hati dia berfikir. Kita mengatakan itu lebih baik. Inilah yang banyak berlaku pada kita hari ini, beristighfar tetapi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ini kerana kita beristighfar atas nama mengumpat. Bila nak ngumpat orang, astagfirullahalazim. Tak sangka pak cik tu. Berlaku tak berlaku kita macam ni? Astagfirullahalazim. Allah, Masya Allah, tabarakallah. Orang tua-tua. Jadi, dia nak mengumpat tu, dia istighfar dulu. Istighfar apa? Istighfar nak pukul orang. Mana boleh? Kita mahu mengumpat orang, tapi umpatan kita di atas nama istighfar. Astagfirullah. Budak ni memang selalu buat jahat. Aku sudah lama perhatikan dia. Itu contoh dialog. Oleh sebab itu orang yang berdiam ini tidak dirahmati, lebih dirahmati oleh Allah. Tetapi janganlah kita duduk diam saja apabila kita melihat ada orang yang berbuat maksiat. Kenapa pak cik ustaz diam tu? Diam kan lebih baik. La, orang maksiat depan mata kita, orang buat mungkar mata kita, kita diam kerana dia lebih baik. Kita kata itu syaitan bisu, itu syaitanul akhras. Nama dia syaitan bisu itu. Lain. Itu tidak boleh. Itu terlebih diam namanya. Diam daripada berkata yang tidak berfaedah itu yang terbaik. Kalau kita tak berkata-kata sebab tak ada faedah, itu yang dimaksudkan yang terbaik. Hari ini sebenarnya cukup banyak ruang untuk kita bercakap, untuk kita berkata-kata dengan perkataan yang cukup menakutkan kita. Jadi berdiamlah kerana kata Yahya bin Mu'az, orang beristighfar akan tapi hatinya diliputi kejahatan atau dosa. Adapun orang itu diam namun hatinya berzikir. Maka kita mengatakan biarlah kita dua-dua. Kalau kita nak cakap, cakap yang baik. Kalau kita kata tak ada benda keperluan untuk cakap, kita diam je. Kita berfikir tentang perjalanan hidup kita ke akhirat. Atau kita berfikir untuk dunia kita. Bisnes kita, keluarga kita, perancangan-perancangan yang kita nak buat tentang dakwah, tentang perniagaan, tentang apa saja kebaikan, kita mengatakan berfikir untuk kebaikan dunia dan akhirat lebih baik daripada kita bercakap dengan perkara yang menjatuhkan kredibiliti atau menjatuhkan maruah orang. Wal'iyazbillah. Ini di antara beberapa tip yang kita kena cari. Sekarang kita berpindah kepada beberapa bahayanya ataupun mudaratnya sifat ujub. Jadi bagi orang yang ada sifat al-ujub, rasa diri hebat, maka dia telah memberi mudarat yang begitu banyak sehingga menyeret kepada kehancuran. Baik kepada pelakunya ataupun kepada amal perbuatannya. Jadi dua benda yang kita bimbang, ujub ni. Sama ada kita runtuh amalan ataupun kita yang binasa. Di antara mudarat sifat ujub ini ialah yang pertama, hilang kemanisan taat. Na'udzubillah. Hilang kemanisan. Kata seorang zahid, zahid bukan nama orang Nama zahid mana sifat. Zahid
Dengan mana orang yang zuhud. Nah, itu. Kadang-kadang saya ini terpengaruh dengan bahasa Arab. Patut saya kata seorang yang zuhud. Sebab orang Malaysia dia guna zuhud. Dia tak guna zahid. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, siapa yang merasakan dirinya mempunyai nilai yang tinggi, maka dia tidak akan dapat merasai kemanisan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Kita rasa kita hebat, hilang kemanisan ibadat. Kita berbuat ibadat tapi tawajuh, penumpuan dari segi akal dan fikiran terhadap sesuatu. Buat ibadat tapi nak suruh orang puji kita. Kita tidak berebut-rebut, berbetul-betul beribadat kepada Allah. Ibadah kita ada saja tidak betul. Contohnya apabila kita bersedekah, niat kita sebenarnya mahu orang lain melihat apa yang kita bersedekah, dan amalan sedekah kita itu bukannya kerana Allah, maka begitu rusaklah perjalanannya. Kata seorang ahli tasawuf yang masyhur, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, apabila kamu minta ganti, pampasan, bayaran daripada amalan yang kamu buat, engkau akan diminta supaya tunjukkan benar apa yang kamu buat. Ini kita takut sekarang ni. Semua benda, kalau kita pergi solat ke, solat hajat ke, apa-apa doa pun orang bagi duit lah ke. Ini kita susah kita nak hidup sekarang ni. Ini kita kena ingatlah. Maksudnya kita kata apa yang kita lakukan ini adalah lillahi ta'ala. Kita bantu orang ni kerana Allah. Kita sedekah juga kerana Allah. Sampai tulis kat sampul duit yang kita sedekah itu. Lillahi ta'ala. Dengan tuluh ikhlas. Besar pula tu tulis. Dengan tuluh ikhlas. Kalau tak tulis tak jadi ke macam mana. Tetapi sebenarnya kita mahu orang memuji kita. Dan kalau boleh dilaporkan dalam surat khabar. Sekarang ni tak ada surat khabar dah. Zaman kita sekarang dilaporkan dalam FB. Cukuplah tu. Nah, dalam Facebook, dalam Twitter. Maka sebab itu kata Syekh tadi, kamu tunjuklah di manakan bukti keikhlasan yang kamu buat itu. Kalau kita rasa, kita kata kita boleh berlindung di sebalik nama apa ni, kita buat ni ikhlas, tak nampak apa, moga benar dalam hati. Boleh je, tapi sukarlah bagi kita. Dalam Allah Ta'ala firman dalam surah Al-Insan yang kita baca pagi Jumaat itu. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati, sesungguhnya kami memberi makan pada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih. Kita beri ini kerana Allah, bukan nak terima kasih. Tapi kalau kata terima kasih, kita terima je, jangan marah pula. Maka apa kata ulama tafsir dalam ayat ini? Dengar ni. Ini yang kita rasa tersentak jugalah dalam budaya kita. Sesiapa yang beri makan kepada orang, kemudian dia minta orang itu berdoa untuk dia, bermakna dia telah minta bayaran. Macam mana agak kita? Ustaz Hafiz jangan balik dulu. Kita lepas kenduri ni, jangan lupa doakan tuan rumah. Itu pun minta bayaran, jawab dia. Sepatutnya kita yang pergi rumah orang, kita yang berdoa. Jangan diminta oleh tuan rumah. Itu sunnah. Sunnah Nabi ajar, sallallahu alaihi wasallam, bila kita pergi rumah orang, kita doakan kepada tuan rumah setelah kita makan. Jangan sampai tuan rumah minta kita doa. Kalau dia minta, bermakna dia telah melakukan satu kekurangan sebab macam ambil bayaran dalam perbincangan ini. Allahu akbar. Orang yang beriman memberikan makanan kepada pihak yang memerlukan dengan ikhlas hanya kerana Allah, mereka tidak mengharapkan balasan. Allahu akbar. Tengok kisah bagaimana fiqh Aisyah. Aisyah ni radhiyallahu anha, bila dia dapat barang-barang, dia suruh khadam dia pergi bagi barang. Bagi barang kepada rumah orang tua, orang miskin. Kemudian mu tengok apa dia kata. Kalau dia kata barakallahu fiikum, dia doakan kita, mu jawab balik doa dia. Wa fiikum barakallah. Wa fiikum barakallah. Supaya pahala kita tidak hilang dengan sebab doa orang tu. Jadi dia bagi doa kepada kita, kita balas balik dengan doa. Jadi itu di antara fiqh Aisyah radhiyallahu anha, begitu sekali teliti. Walahnya dia bukan minta orang berdoa, biasalah spontanlah kita ni kalau orang buat baik pada kita mestilah kita doakan. Tapi Aisyah tak mau, dia bimbang takut pahala dia kurang. Maka dia kata mu dengar, kalau dia doakan, kamu jawab balik doa dia. Subhanallah. Yang kedua, penyakit ini berbahaya. Yang kedua, membatalkan pahala puasa. Tengok 1 muka 186. Membatalkan pahala puasa. Terkadang kita berasa lelah, seperti telah banyak berbuat baik untuk Islam dan kaum muslimin. Kita rasa telah melakukan sesuatu untuk membela Allah, Rasulnya dan Al-Quran.
lalu hati kita menganggap remeh kepada orang yang tidak seperti diri kita, atau bahkan menganggap mereka lemah dan tidak berguna, tak sedar sebenarnya bahawa perasaan seperti ini boleh membatalkan pahala amalan. Na'udzubillah. Sebab dipanggil takabur ataupun riak ataupun ujub yang ada ini. Seseorang yang merasa ujub dengan amal kebajikannya, maka pahalanya akan gugur dan amalannya akan sia-sia, kerana Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan kebajikan sedikit pun kecuali dengan ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi kata salasun muhlikat. 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta', orang bakhil kedekut yang ditaati. Dia bakhil. Wa hawan muttaba', hawa nafsu diikuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, ujubnya, kagumnya seorang itu dengan diri sendiri. Macam kita ni orang hebat sangat. Rawahu Tabarani. Itu penyakit yang kedua. Kesan yang ketiga, keburukan yang ketiga, orang yang rasa dirinya sempurna, bahayanya lama kelamaan dia akan sebati dengan sifat begitu, lalu timbulnya sifat riya sebati dengan diri dia. Di mana sifat riya ini adalah sifat yang akan menghilangkan pahala ibadat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil mandi wal adza. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu batalkan pahala amalan sedekah kamu tu dengan menyakiti atau mengungkit. Orang ni bantu orang ni 20 tahun dah. Budak ni daripada sekolah rendah sampai habis universiti. Bila budak ni habis universiti, dia balik, dia tak kenal dah pakcik yang bantu dia tu. Dulu. Mungkin orang ni dah tua, gigi dah tercabut, uban dah berpenuh dalam kepala. Saya bergurau dulu pakcik ni kalau kita pergi rumah dia bau minyak wangi. Sekarang ni sudah bau minyak angin. Tak. Sudah tua nak kata macam mana? Lain dia punya macam. Tiba-tiba bila budak ni tak tegur dia, dia bangkit. Oi, akulah dulu. Ampun kamu dulu daripada tak ada sekolah, kamu sekolah masuk universiti. 20 tahun lebih pahala dia tersimpan. Hari ini bila dia mengungkit, menyakiti, down. Hilang semua pahala-pahala yang disimpan itu. Wal'iyazubillah. Kita minta berlindung Allah Azza wa Jalla. Jadi kita kata jangan, itu bahaya. Ya? Jadi bahaya mengungkit, bahaya riya. Kita rasa kita lah tolong orang kuat. Jadi riya akan menghilangkan pahala ibadat. Mengungkit pemberian akan menghilangkan pahala yang kita buat. Kata Abdah Abu Babah, orang yang paling dekat dengan sifat riya, orang yang dia rasa dia aman daripada sifat tersebut. Na'udzubillah. Ini yang kita takut. Siapa yang rasa aman daripada perancangan Allah, bermakna orang ini dalam keadaan yang cukup berbahaya. Allahu Akbar. Jadi itulah di antara ayat-ayat yang menyebut tentang perkara ini. Jadi oleh kerana masa kita sangat terhad, apakah cara nak hilangkan sifat wujud? Ini penting. Kata orang tahu penyakit, kena tahu penawar. Ini di antara metod yang kita selalu sebut dalam perbincangan, iaitu mula-mula kita kenalkan penyakit, kemudian tahu dia punya kesan-kesan keburukan dia, dan jangan lupa mencari tip bagaimana nak menghilangkan. InsyaAllah mudah-mudahan ada penawarnya yang kita sama-sama boleh hayati dalam hidup kita ini biiznillah azza wa jalla. Kita perlu melihat kepada kedudukan ahli-ahli ibadat dan ulama-ulama zaman dulu. Tadi kita dah sebut dah berapa mana ulama zaman dulu yang menjaga ibadat dia, jaga pahala dia tak mau hilang dengan mengorek diri, muhasabah diri. Dia tak mau salahkan orang lain, dia salahkan diri dia. Jadi kita kena letak di situ. Tapi ingat, jangan terlalu salahkan diri sampai mereka jadi was-was, jadi kecewa dengan hidup. Itu bahaya. Dia panggil janib, kita kena dua-dua, antara rajak mengharapkan pahala dan takut pada Allah Ta'ala. Kalau tidak, kalau terlebih sangat yang ni, kita akan jadi manusia yang was-was ataupun yang depression, lagi bahaya dalam hidup kita ini. Ibnu Sa'ad menceritakan dalam kitabnya At-Tabaqat bahawa Sayyidina Umar bin Abdul Aziz apabila khutbah di atas mimbar, dia bimbang muncul perasaan ujub dalam hatinya, dia pun menghentikan khutbahnya. Subhanallah. Kita ini kalau buat macam ni, jawabnya 3 minit khutbah, habis. Tu kata, kenapa imam kelan kabut ni khutbah? Demikianlah juga apabila dia menulis tulisan dan takut dirinya terjangkit dengan sifat ujub, maka dia pun mengoyak kertasnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, sungguhnya aku berlindung padamu daripada keburukan hawa nafsuku. Allahumma inni a'udzubika min hawa
minal hawa, daripada hawa nafsu, ataupun min i'jab bin nafsi. Jadi kita elok juga doa yang kita ambil. Salafus saleh telah memberikan teladan kepada kita untuk tidak bersikap ujub. Ingatlah bahawa segala kebaikan yang ada pada diri kita berasal dari anugerah Allah Azza wa Jalla. Semua kita dapat ni anugerah daripada Allah. Dan bukannya semata-mata kerana kekuatan dan kemampuan kita. Bukan kerana kekuatan kita. Bahkan kalau Allah berkehendak, nescaya saat ini kita masih tenggelam dalam alam kejahilan dengan berbagai ragam maksiat dan kederhakaan kepada Allah. Tapi alhamdulillah Allah Taala pilih kita jadi orang baik, jadi orang soleh insya-Allah. Nah, suka kepada majlis ilmu, suka kepada perbincangan, suka kepada kebaikan, kita kata nikmat. Ikutlah umat-umat terdahulu sebagai contoh yang kita boleh buat, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa birahmatin minallah. Nabi pernah satu hari berkata dengan para sahabat dia, tidak ada seorang pun di kalangan kamu boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sahabat terkejut. Wala anta ya Rasulullah. Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Nabi kata wala ana, walaupun aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu, kecuali dengan Allah Ta'ala limpahkan dengan rahmatnya, dan dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, barulah kita boleh masuk dalam syurga. Hadis dalam Muslim. Maka kita mesti ingat bahawa Allah Ta'ala bila-bila masa boleh menarik segala kelebihan atau keistimewaan yang telah Dia kurniakan kepada kita, sekiranya kita tidak bersyukur dan berterusan dengan sikap berbangga diri ini, ketahuilah bahawa di sisi Allah semua hamba-hambanya sama saja, melainkan golongan yang bertakwa, maka dialah orang yang mulia di sisi Allah. Allah tak pandang kepada kita, sebab itulah Tuhan tak tanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah Taala tak pandang kepada rupa kita, harta benda, walakin yanzuru ila qulubikum, yang Tuhan nilai kita kepada hati kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami daripada sifat munafik. Wa a'malana minar riya, dan amalan kami daripada sifat riya. Wa anfusana minal ujub, dan diri kami daripada sifat bangga diri, rasa diri sempurna, rasa diri baik, dan juga daripada segala sifat-sifat mazmumah yang lain. Ya Allah, kami berlindung pada ya Allah. Wa a'yunana minal khiyanah wa alsinatana minal kazib, selamatkan lidah kami daripada bercakap bohong, berjanji bohong. Wa a'yunana minal khiyanah, selamatkan mata kami daripada khianat, dan selamatkanlah segala amalan kami ini daripada perkara yang tidak baik, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkanlah hati kami, jadikanlah hati kami hati yang khusyuk, hati yang salim, hati yang dipandang olehmu sebagai seorang hamba yang bersyukur, sebagai hamba yang beriman, dan layakkan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, layakkan kami untuk sampai ke syurgamu, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kathiran. Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman Hafizahullah Ta'ala di atas perkongsian bab yang ke-8 itu tadi, ujub ataupun bangga diri dan bahayanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan kita lagi pada pertemuan dan sesi yang akan datang, sehingga kita dapat mengkhatamkan kitab ini, insya-Allah. Ada 2 soalan, Doktor? Boleh? Silakan. Yang pertama ditanya, bolehkah kita meminta doa daripada orang lain, tolong doakan kita? Kerana ada pandangan yang mengatakan bahawa tidak boleh meminta doa, kena doa sendiri. Alhamdulillah tidak jadi masalah untuk kita doa. Yang ayat yang kita sabit, innama nut'imuka lillah, kita bila kita beri makan kepada orang, kita minta dia doa, itu dipanggil macam minta balas. Itu pun tidak salah sebenarnya. Cuma mengurangkan martabat darjat pahala. Kalau kata, oh, tak boleh lah, salah minta. Tak salah. Lebih-lebih lagi kalau kita nak minta doa dengan orang-orang yang saleh. Minta doa dengan orang saleh, dia panggil at-tawassul bi du'a'is salihin. Contohnya kita jumpa dengan ustaz. Ustaz ni kita tengok dia warak, dia banyak istighfar, banyak zikir, dan kita kenal dia bukan kaki kelentung. Jadi kita kata, ustaz, saya ni uzur, saya sakit, doakan saya ustaz. Itu tak salah.
Yang salahnya kita pergi kat kubur yang orang sudah mati. Tok ayah, dia sudah mati, kita hidup lagi. Kita minta dengan dia. Itu yang terbalik. Ya, kata ulama yang terbaliknya, orang hidup minta dengan orang mati. Itu tidak boleh. Jadi tidak tepatlah apa yang disebut oleh, yang didengar oleh saudara tadi. Tak boleh minta dengan orang, itu orang yang sudah mati. Kalau orang yang masih hidup, boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kathiran. Soalan yang seterusnya, ada orang yang suka menunjukkan kehebatannya dengan berselfie supaya pihak atasan tahu apa yang dilakukannya, aktiviti dia dan sebagainya. Akhirnya dia dilantik memegang jawatan kerana mempunyai pengaruh walaupun dia tidak mempunyai kelayakan yang sepatutnya. Pandangan Ustaz. Dan sekarang ni kita kena tengoklah tujuan apa yang kita buat tu. Ada orang terpaksa, macam beberapa NGO, dia terpaksa kena tayangkan aktiviti dia. Sebab kita ni ambil derma, collect daripada orang. Tiba-tiba senyap, ya ustaz ni. Bukan sekat senyap. Pergi kuliah naik Alphard. Sudah. Jadi sedangkan di Alphard tu dia beli dengan dia jual madu. Jual madu, jual apa ni, habatus sauda. Tapi aktiviti dia lain. Maka orang ni perlu dinyatakan dia punya aktiviti supaya orang tak tohmah dia. Tapi kalaulah sedekah peribadi, jangan diisytiharkan. Contohnya sedekah duit kita seorang, tak ada terlibat langsung dengan kiriman orang pun tidak ada. Jadi tak payahlah kita ada aktiviti. Yang saya bimbang ni jadi trend. Setiap orang pergi Mekah dia akan buat street, kalau Malaysia street dakwah, dekat Mekah ni dia panggil street sabil. Mai 3-4 kamera mari duduk tunggu sebab nak tunjuk orang Malaysia. Kita kata tak perlu. Kita sedekah lillahi ta'ala. Jadi kenapa kita nak tayang-tayangkan? Jadi kita kena fikir tentang tujuan itu sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala kata, in tukhfu sadaqat fani'imahi. Kalau kamu sembunyikan sedekah, lebih baik. Wa in tukhfu, kalau in tubdu, kamu zahirkan, baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara, fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kamu beri dengan orang senyap-senyap, cari orang fakir, kita beri, lebih baik. Jadi kita kena tengok situasi. Zakat, elok kita isytiharkan. Saya bagi zakat kepada majlis agama sekian 1 juta. Dengan tak ada masalah. Orang tengok, Masya Allah, token ni baik. Walaupun kita beli dengan dia, ada zakat dia. Jadi orang gembira. Tapi kalau pahala ni sedekah peribadi, tak usah diisytiharkan. Jadi kita kena adalah parameter yang mana elok diisytiharkan, yang mana elok dirahsiakan. Wallahu a'lam.